Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengecas berbilang port USB adalah satu solusi yang menarik. Dengan satu gadget, anda boleh cas berbilang peranti elektronik pada satu-satu masa. Ia menjimatkan ruang kerana anda tak perlu bawa pengecas yang banyak untuk cas setiap peranti. Kami pernah mengutuskan video 5 terbaik berkaitan pengecas berbilang USB ni. Dalam video itu, ada penonton kami yang menurunkan komen tentang dia tidak pasti tentang pengecas berspesifikasi apakah yang dia perlu dapatkan untuk mengecas 3 telefon miliknya serentak. Makanya dalam video ini saya akan cuba untuk merungkaikan soalan itu. Ia bermula dengan definisi kuasa elektrik sebab ia bertanggungjawab terhadap segala apa yang menyala di dalam peranti elektronik anda. Sekejap. Sebelum anda teruskan menonton, saya nak tanya. Anda berkeinginan untuk terokai bidang teknologi dengan lebih mendalam? Teringin bekerja dalam waktu yang fleksibel? Selamat pagi. Dapat bekerja dalam ruangan yang selesa, dapat kawan baru, dapat bos baru dan mungkin dapat pasangan baru. Parking kenderaan percuma, dapat elon perjalanan juga tahu. Hello. Elon berhias diri pun ada. Berminat? Ketahui lebih lanjut melalui pautan di bawah. Teruskan menonton video daripada kami. Kuasa adalah kadar melakukan kerja untuk dalam bidang mekanikal. Dalam lapangan elektromagnet, kuasa elektrik merujuk kepada berapa banyak tenaga elektrik yang dihamburkan oleh satu sistem dalam satu tempoh masa. Kuasa diukur dalam unit watt dan yang pernah ambil subjek fizik di sekolah tentu biasa jumpa rumus ini. P sama dengan V darab I, yang bermakna kuasa adalah hasil darab voltan dengan arus. Kalau anda nak fahami artikel ni, anda kena ingat baik-baik rules ini sebab ia akan digunakan di seluruh video ini. Semua peranti elektronik memerlukan tenaga elektrik untuk beroperasi, tapi dalam tahap yang berbeza. Peranti kecil memerlukan sikit tenaga untuk beroperasi dan begitulah sebaliknya. Saya akan gunakan produk daripada Apple sebagai contoh kerana ramai yang mahir dengan produk-produk ini. iPhone, waktu zaman sebelum iPhone 8 dulu, mereka menggunakan USB power standard yang biasa. Blok pengecas yang kecil tu diberikan di dalam kotak adalah yang ada nilai 5V 1A, iaitu 5W. Kemudian, bermula iPhone 8, mereka menggunakan piawaian USB Power Delivery ataupun USB PD untuk mengecas. Antara iPhone 8 dengan iPhone 12, siri-siri ini menyokong piawaian USB PD sehingga 18W. Kemudian, bermula iPhone 12 dengan iPhone SE 2022 yang lebih baru, kuasa yang boleh diterima telefon daripada pengecas dipertingkat kepada lebih 20W berdasarkan laman rasmi Apple. USB PD adalah salah satu saja daripada banyak piawaian pengecasan pantas di luar sana. Yang biasa anda dengar di telefon adalah seperti Qualcomm Quick Charge, lepas tu Oppo SuperVOOC, Realme Dart Charge, kemudian OnePlus Warp Charge, ada juga Samsung Adaptive Fast Charge, Samsung Super Fast Charge, Xiaomi Hyper Charge dan banyak lagi lah. Saya rasa semua protokol proprietary ni dia mahukan berasaskan USB-D juga. Mereka cuma bezakan sikit saja supaya boleh jual banyak aksesori kot. Cumanya USB-PD lebih meluas kerana ia meliputi benda selain telefon. Untuk peranti boleh pakai daripada Apple agak tricky sebab maklumat tentang kuasa pengecas amat terhad. Contohnya AirPods Max. Yang paling hampir saya temui adalah eksperimen yang dijalankan oleh pihak ketiga dan ia ditibakan di laman web Medium. Menurut Therma Extend, Apple AirPods Max menarik maksimum 3.2W tenaga daripada sumber dan angka itu menurun apabila kapasiti bateri hampir penuh. Peranti boleh pakai biasanya menggunakan paras voltan 5V untuk mengecas. Mungkin disebabkan saiznya yang kecil, sistem pengecasan pantas dilihat tak perlu sangat. Anda boleh lihat gadget-gadget boleh pakai di sekeliling anda, misalnya earbuds jenis TWS. Lihat pada bekas pengecasnya. Biasanya ia akan tercatat nota 5V 1A sebagai panduan mengecas. MacBook Air M2 tahun 2022 apabila anda buka kotak, ia akan disertakan dengan kepala pengecas 35W. Ia cukup untuk lakukan tugasan yang biasa. Tapi untuk tugasan yang lebih berat, sistem akan memakan bateri lebih banyak berbanding pengecas mampu menyalurkan kuasa elektrik kepadanya. Berdasarkan laman rasmi, MacBook Air ia menyokong pengecasan Apple yang jenis original yang 140W, 96W, 67W melalui port USB-C yang dimilikinya. Laptop untuk kegunaan pejabat biasanya memerlukan kuasa sekitar 65W
watt, kecualilah ia adalah laptop gaming. Contohnya Lenovo Legion 5 yang saya pernah review, diberikan blok pengecas 300 watt. Dia ada voltan 20 volt dengan ampere 15. Ia digunakan untuk mengecas pantas dan laptop ini boleh diisi daripada kosong sehingga 80% dalam masa 30 minit saja. Sekiranya tidak diperlukan, ia masih boleh dicas biasa menggunakan blok 65 watt. Tapi tempoh mengecas akan dipanjangkan lebih-lebih lagi sekiranya anda sedang bermain permainan video yang menyebabkan GPU menelan banyak tenaga daripada bateri. Jadi macam mana nak pilih pengecas yang sesuai? Di takat ini saya anggap anda sudah pun memahami tentang konsep kuasa elektrik. Selain daripada itu, anda juga telah mempelajari tentang tahap keperluan kuasa untuk gadget-gadget di sekitar anda. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda tentang cara pemilihan pengecas yang sesuai. Objektif utama sewaktu memilih pengecas adalah untuk membekalkan kuasa elektrik yang bersesuaian dengan keperluan peranti itu. Yang paling selamat adalah dengan merujuk kepada blok pengecas yang didatangkan bersama peranti sewaktu anda dapatkannya. Ia sepatutnya dicetak di atas badan pengecas itu sendiri. Untuk kes telefon yang tidak didatangkan dengan kepala pengecas, anda boleh rujuk kepada laman web seperti yang saya pamerkan dalam bab sebelum ini, iaitu untuk kes Apple. Yang paling penting, pastikan pengecas itu menyokong piawaian pengecasan yang diperlukan peranti yang ingin anda cas, terutamanya untuk pengecasan pantas. Untuk peranti boleh pakai, ia bukanlah satu isu kerana semua piawaian menyokongnya. Misalnya, telefon anda menyokong USB PD, anda boleh pergi ke kedai dalam talian ataupun kedai fizikal dan lakukan carian yang berkaitan seperti USB PD ataupun USB Power Delivery. Adalah mudah untuk cari pengecas yang cuma ada satu output. Macam mana pula dengan yang berbilang output? Okey, sampai kita ke bahagian yang terakhir. Dalam bahagian ini saya akan kongsikan kepada anda tentang cara memilih pengecas multi output supaya anda boleh cas anda punya gadget pada tahap yang paling optimum. Macam biasalah, dia punya cara dia sama saja macam anda pilih pengecas satu output. Cumanya ada satu info tambahan yang kena saya kongsikan kepada anda, iaitu output untuk setiap port yang bakal anda terima mungkin berbeza. Macam biasa, jom kita tengok contoh. Okey, apa yang anda tengok kat atas skrin ni adalah salah satu pengecas multi output yang saya suka lah. Dia punya brand dia adalah dari ProLink. Output dia adalah 60 watt. Harga dia bawah RM100 je. So bila anda tengok 60 watt RM100, wow, murah ni. Tapi anda jangan tersalah pula sebab dia punya output dia lain-lain. Untuk itu anda kena tengok dia punya spesifikasi. Itu anda boleh download dekat dia punya laman web pengeluaran rasmi dia dalam bentuk PDF biasanya. Jadi saya tengok dia punya spesifikasi teknikal dia. So ini dia punya model dia. Anda beri perhatian pada dia punya output ni. Tadi saya cakap tadi ada 6 port USB, tapi bukan semua terima kuasa pada kadar yang sama. Anda boleh tengok dekat sini, port 1 dengan port 2 sahaja yang sokong quick charge 3.0. Dan dia punya spesifikasi adalah 18 watt maksimum. Lepas tu baki 4 lagi USB-A yang ada kat situ, masing-masing adalah menyokong yang USB 2.0, iaitu 5 volt 2.4 ampere. Jadi kalau anda guna hanya satu saja port, walaupun dia advertisekan sebagai 60 watt, dia cuma boleh pergi 18 watt saja. Jadi anda boleh charge anda punya iPhone dalam kelajuan tinggi, tapi bukan kelajuan maksimum lah. Kalau anda nak menikmati pengecasan pantas untuk iPhone contohnya, anda kena sambungkan anda punya kabel dekat port nombor 1 dengan nombor 2 saja. Nombor 3, 4, 5, 6 tak boleh sebab maksimum 5 volt darab 2.4 ampere, iaitu 10 watt saja. Jadi untuk siapakah yang sesuai menggunakan pengecas ni? Pada saya yang sesuai adalah yang ada macam-macam gadget yang kecil. Dia ada AirPod, lepas tu dia ada macam headphone, lepas tu dia ada walkie-talkie yang kecil tu. Semuanya perlukan pengecas 5 volt 1 amp. Yang ni memang sesuai lah. Jadi untuk anda yang ada macam laptop, telefon yang menyokong pengecasan pantas lebih daripada 20 watt, saya nak sarankan yang ni. Yang ni Ugreen, dia punya brand dia. Anda boleh tengok dia punya output maksimum 100 watt. Yang ni dia tak adalah 6 port USB-A, tapi dia ada 3 port USB-C dengan 1 port USB-A. Macam biasa, anda pergi ke laman web pengeluar dia, tengok dia punya spesifikasi teknikal. Okey, dia ada bagi kita carta yang komprehensif, yang lengkap untuk anda ketahui port mana yang keluarkan berapa banyak wattage. Saya bagi contoh, port yang nombor 1, kalau anda sambungkan
USB-C kepadanya, dia boleh muntahkan 100 watt maksimum. Jadi gadget apa yang menelan 100 watt maksimum? Macam yang saya kongsikan tadi, MacBook Air, dia boleh terima kuasa setinggi 144 watt. Jadi 100 watt ni kira agak pantas jugalah. Lepas tu, port yang nombor 2 juga menyokong 100 watt dengan syarat anda cuma guna satu port saja. Kalau anda sambungkan 2 kabel sekaligus, cerita dia lain pula. Yang ni dia bagi senario untuk anda gunakan bila anda gunakan 2 port. Port USB-C yang pertama, dia akan muntahkan 65 watt dan port USB-C kedua 30 watt. Jadi apa yang anda boleh charge dengan output 65 watt dengan 30 watt? Untuk 65 watt, anda boleh charge laptop yang biasa ni, yang tak ada graphic card yang terbina di dalamnya, macam laptop pejabat anda. 30 watt, anda boleh charge anda punya iPad pada kelajuan yang maksimum. Lepas tu kan, ada port USB-C yang ketiga. Kalau anda perasan kan, dekat bawah ni dia ada PD 22.5, tak sama dengan yang port nombor 2, 30 watt. Jadi kalau anda nak charge anda punya iPad pada kelajuan yang paling maksimum, anda kena sambungkan punya USB-C dekat port nombor 2, bukan port nombor 3. Lepas tu, kalau anda nak gunakan ke semua port USB pada pengecas ni, apa dia punya output dia? Kat sini ada tunjukkan dekat 4 port output ni. Maksimum ada 45 watt, paling port USB-C 1, kemudian 30 watt dan baki 2 lagi adalah 5 volt 2 amp. Jadi apa anda boleh charge? Anda boleh charge anda punya MacBook Air pada kelajuan yang okey untuk port yang pertama. 30 watt pun masih boleh charge MacBook Air, kelajuan yang minimum lah 30 watt. Lepas tu 5 volt 2 amp ni anda boleh charge anda punya headphone, Bluetooth, gadget-gadget Bluetooth yang lain. Jadi, begitulah kisahnya tentang cara pilih pengecas multiport untuk mengecas gadget anda pada tahap yang paling optimum. Seperti biasa, kalau anda masih belum jelas, anda boleh turunkan pertanyaan anda dalam ruangan komen nanti. Pengecas multi output apa yang anda guna sekarang? Kongsikan dengan sahabat-sahabat kita lain dalam ruangan komen. Macam biasa, kalau anda rasakan video ini bermanfaat, kongsilah dengan kawan-kawan anda. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Jangan lupa juga untuk singgah ke laman web kami di bm.soyacicau.com. Sehingga saya bertemu anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.